Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'akan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, kaki tangan, pegawai Masjid At-Taqwa Qaryah Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, jilid yang keempat, muka surat 316. Perenggan yang ketiga, li'an dilakukan dengan suami berkata, gitu. Jadi kita masih bincangkan berkenaan dengan li'an, iaitu sumpah suami terhadap isterinya, dengan arti kata bahawa perkataan-perkataan tertentu, dengan arti kata sumpah itu dijadikan hujah oleh suami yang terpaksa menuduh isterinya kerana mencemari rumah tangga dan menyebabkan aib kepada suami. Itu kita kata li'an tadi tu. Hal kerana apa? Yang pertama, dia menuduh isterinya melakukan zina. Yang kedua, hal keadaan dia tidak mengakui anak yang dikandung oleh isterinya itu merupakan anaknya. Jadi dia mai berkenaan dengan perbincangan kepada kita bagaimana kaedah li'an yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, begitu. Jadi dia beritahu li'an dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai, dan sunat khalayak ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang soleh di kalangan mereka. Jadi kita berhenti setakat tu hari tu. Jadi membincangkan bagaimana kaedah berkenaan dengan suami tadi tu nak melapaskan li'an ke atas isterinya tadi tu. Yang pertama, dia habaq dah kepada kita dilakukan hal keadaan tadi tu di hadapan hakim, dan juga khalayak ramai. Sekiranya merujuk kepada enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003, ada menerangkan berkenaan dengan perkara tersebut secara panjang detail pada seksyen 51, iaitu perceraian dengan li'an. Kerana apa? Li'an ni terjumlah atas dia satu pembubaran perkahwinan. Tidaklah dinamakan sebagai cerai, tetapi disebutkan dalam enakmen cerai tadi tu supaya masyarakat ni faham perkataan tersebut. Cuma dia salah satu daripada pembubaran perkahwinan. Jadi kita dah bincang dah pembubaran perkahwinan sebelum ni. Yang pertama dengan jalan talak, itu pembubaran perkahwinan. Yang kedua dengan jalan ta'liq, yang ketiga dengan jalan fasakh, yang keempat dengan jalan yang kita katakan li'an. Hal keadaan tadi tu. Jadi ada 4 kurang lebihnya tentang berkenaan dengan pembubaran perkahwinan. Biasanya orang Melayu kita kata apa? Semua itu terjumlah atas dah cerai. Fasakh pun cerai, panggil cerai fasakh. Ta'liq pun cerai, dia panggil cerai ta'liq. Tapi kalau dalam kitab-kitab dia tak sebut cerai ta'liq, dia sebut ta'liq saja atas dia, atau fasakh saja. Tapi terjumlah atas dia pembubaran perkahwinan. Termasuklah berkenaan dengan li'an ni. Sekiranya dirujuk berkenaan dengan hal tersebut, dikatakan berkata di hadapan hakim dan juga khalayak ramai. Kalau merujuk kepada enakmen kita seksyen 51, ada disebutkan subseksyen 1, jika pihak-pihak kepada suatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara li'an mengikut hukum syarak di hadapan hakim syar'i, mana kata perlu dibuat di hadapan hakim syar'i. Di mana? Di mahkamah. Di mahkamah syariah lah. Jadi dia tak boleh nak buat sesuka hati dia. Dia kata ni dalam hukum syarak kata ada masjid lah, buatkan masjid lah, apalah boleh lah. Tidak ada masalah tersebut. Tetapi kita kata bersalahanlah dengan enakmen kita, bersalahanlah dengan undang-undang kita yang terjumlah atas kita ni untuk mematuhinya. Kita kata ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan juga kepada pemerintah tadi tu, hal keadaannya tang mana kita nak turut pemerintah pada perkara yang tidak merupakan maksiat kepada Allah, boleh kita turut pemerintah tadi tu. Tapi sekiranya pemerintah tadi tu dia bawa hal keadaan yang maksiat kepada Allah, untuk hal keadaan kita tidak turut, tidak ada masalah hal tersebut. Jadi enakmen kita ni bawa kepada maksiat kah? Jawapannya tidak. Jadi tidak ni kita turut hatulah, tidak ada masalah lah.
hal keadaan tadi itu, sebab dibuat oleh pemerintah tadi itu melalui Dewan Undangan Negeri untuk digazetkan enactment tadi itu. Jadi pihak-pihak tadi itu dia buat tadi mengikut hukum syarak tadi itu di hadapan hakim syar'i, hakim kita gitu. Atas penghakiman hakim syar'i itu hendaklah memerintahkan supaya mereka difarakkan dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya. Nanti kita akan huraikan berkenaan dengan konsep. Yang kedua, bagaimana hakim nak buat satu penghakiman pula terhadap yang dikatakan farak nikah. Ramai orang kita tuan-tuan dia tak faham apa maksud farak, apa maksud fasah. Fasah cerai, kita kata bubar perkahwinan. Habis farak pun bubar jugalah perkahwinan. Kalau farak tadi tu perlu diwujudkan apa yang nak dibincangkan, sehingga difarakkan nikah tadi tu kan. Kalau dalam bab li'an difarakkan kerana apa? Hal keadaan perkahwinan tu wujud, cuma dibubarkan dengan jalan li'an, jadi difarakkan. Dia tak difasah, difarakkan, diasingkan dia. Yang kedua kan, hal keadaan mereka ni bukan suami isteri. Yang pertama, mereka ni laki bini, jadi mahkamah dia farakkan pernikahan tadi tu, diisytiharkan pembubaran perkahwinan dan berkekalan sampai bila-bila. Yang kedua, hal keadaan apa tuan-tuan? Sekiranya orang tadi tu memang bukan laki bini, tapi mereka ingatkan mereka laki bini. Sebagai contoh tuan-tuan, kahwin di Thailand. Ada sahabat kita tanya kita, dia kata, "Ustaz, kahwin kat Thailand semua sah ke?" Jawapannya tak. Bukan semua sah tuan-tuan kahwin kat Thailand ni. Tuan-tuan ni kira kahwin kat Thailand je sah, kahwin kat Thailand je sah. Tak tuan-tuan, bukan semua. Kena tahu siapa yang menikahkan di Thailand. Wali tu wali am ke tidak, hal keadaan tersebut kan? Yang kita katakan lantikan daripada majlis agama Islam Naratibat ke tak, majlis agama Islam Songkla ke tak kan? Hal keadaan tadi tu petani ke tak kan, hal keadaan tu. Jadi kita kena tahulah. Jadi kebiasaannya pernikahan yang sah tadi tu, bila dia berkahwin di majlis agama dia. Satu, bila berkahwin di majlis agama dia ada beberapa fee yang dia kena bayar kepada imam yang menikahkan dia dan juga dua orang saksi tadi tu. Tapi perlu dilihat di mana wali kita. Dia bukan hal keadaan senang je kita kata nikah kat Thailand sah kot, wali am sana ada, rupanya wali kita pun ada kat sana. Mana nak tahu tuan-tuan? Kita nak kata lagu mana pada tarikh sekian, rupanya bapak dia pun pergi situ juga, kahwin juga. Contoh jangan tuan-tuan, benar nak kata apa? Dan bapak dia pun tak keluar daripada petani lagi. Petani tak besar mana tuan-tuan. Petani ni tuan-tuan, kita duduk dengar wilayah petani, bukan besar mana pun. Saya pergi dulu, tak besar mana, kecil lah. Petani tadi bapak dia berkata duduk kat petani kan, duduk kat Yala lagi ke apa ke tuan-tuan, area situ. Tak lebih daripada 2 marhalah. Pernikahan sah ke? Tak. Tuan-tuan jangan main-main. Tapi tatalah bapak dia memang tentu ada kat Negeri Sembilan, dia nikah kat sana kan? Tapi dia kena buat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan buat pengesahan tersebut. Jadi tuan-tuan perlu melalui jabatan agama lah. Jabatan agama akan buat siasatan dan sebagainya, akan dibuat pengesahan. Kalau tuan-tuan buat mudah lagi senang, tuan-tuan ambil lawyer. Lawyer dia akan uruskan semua dokumen tuan-tuan A sampai Z. Dia akan uruskan. Tuan-tuan kena ambil lawyer lah, lagi senang. Tak payah pening kepala. Ada orang dia nak buat sendiri, terpulang pada dia. Tapi appoint lawyer lagi senang. Sebab saya bukan mewakili lawyer, tapi bagi saya perlu ambil untuk mudahkan urusan pihak jabatan agama, mudahkan urusan pihak mahkamah syariah. Tak payah pening kepala. Kadang dia buat diri dia macam lawyer. Maaf saya sebut tuan-tuan, ada kes yang buat diri dia macam lawyer. Dia sampai marah hakim yang Arif Hakim tu. Dia kata, "Tuan Hakim, Hakim kata kadang ni nikah kali berapa ni? Nikah bini nombor 2. Awak nikah kat sana." "Yalah nikah kat sana lah, bini nombor 1 tak bagi." Hakim tanyalah, bini nombor 1 tak bagi pasal apa? Saja tanya, bukan ada apa. Saja tanya, nak tahu jugalah bini nombor 1 tak bagi pasal apa. "Yalah Tuan Hakim, dia takut sangatlah apalah. Saya fikir nikah ni sebab tak mau zina dengan dia." Nampak tuan-tuan? Siapa yang bodoh dalam hal ni? Hak kahwin ni lah. Sebab apa? Dia memperdagangkan zina tadi tu. Seolah-olah bagi dia kalau tak kahwin zina. Faham tak tuan-tuan? Itulah mentaliti masyarakat Melayu kita. Apa-apa pun dia fikir nanti zina. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun kalau kita pandai kawal diri kita tuan-tuan. Hal keadaan tak adalah sampai zina. Yang hampir keluar dengan dia tiap-tiap malam saya apa?
Maaf saya sebut orang kita ni tuan-tuan, hal keadaan tadi tu. Habis dia nikah kat sana, okey, dia balik sini, dia buat pengesahan. Bukan semua pengesahan nikah tu sah nikah dah, tidak. Hakim nak tengok dokumen, konsulat penyarah dokumen ada ke tidak, surat nikah daripada majlis agama ada ke tidak, betul ke berkenaan dengan wali am dia. Sebab senarai wali am dia, jabatan agama ada, kita cek lah, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi cek nikah kat mana, nikah kat rumah. Siapa wali am dia? Ada kata ada lah. Dia punya apa nama, tok guru dia tu, baba dia sana panggil baba dia, baba dia ada kat sana. Kita cek pula, tengok cek nama tuan-tuan, tak ada pula. Pergi mahkamah syariah tak sabitkan hal keadaan tersebut. Habis dia kata kami ni dah duduk rumah sekali dah, mahkamah farakkan nikah. Itu hal keadaan macam tu. Contoh nikah tu tak sah. Yang kedua, contoh nikah adik-beradik rupanya tak sah, mahkamah farakkan. Mahkamah tak boleh nak bubarkan perkahwinan tadi tu dengan jalan fasah, tak boleh. Dengan jalan talak tak boleh. Sebab apa? Perkahwinan itu tidak wujud. Tuan-tuan kena faham perkataan farak tadi tu. Farak ni mahkamah dia minta supaya diasingkan perkahwinan tadi tu. Laki bini ni tak ada apa, diasingkan. Tapi ada hak marah hakim, dia kata asin, tak nak suruh asin saya apa? Dia kata ni bini saya. Yalah, bila cek balik nikah tu tak sah. Habis tu kalau nikah tak sah lagu mana, takkan kami kena farak kan? Nikah balik, bukan payah pun. Nikah balik. Habis tu kalau nikah balik kan payah nak kena prosedur itu, prosedur ini. Habis takkan nak bergelumang dengan dosa kat situ. Dah lah melakukan dosa, handu buat lagi. Tapi orang kita tak faham. Undang-undang kita tuan-tuan digazetkan tadi tu untuk bantu kita untuk menikah. Ramai orang tak faham. Dia fikir apa? Jabatan agama ni menyusahkan. Nak menikah kena ambil kursus kahwin. Nak menikah kena ambil apa nama HIV test. Nak menikah kena isi borang sekarang online. Dia kata menyusahkan lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan nak keluarkan duit daripada bank, tuan-tuan pun kena bawa kad pergi bank, betul tak? Bukan tuan-tuan duduk rumah, bank main kat rumah, tak ada. Online transaction kita pun tuan-tuan, kita nak duit cash tadi tu kita kena pergi. Mana kena ada urusan lah hal keadaan tadi tu. Bukan kita terus memekik, melolong tuan-tuan terus dapat. Ada hak marah, dia kata kenapa kena masuk khusus pra perkahwinan. Kenapa kena masuk pula? Dia kata tak payah masuk lah, kami bayar, kami nak sijil lah. Tak boleh kena masuk. Sebab apa tuan-tuan? Guru ustaz-ustaz kita yang bertauliah daripada Jakin, dia ngajak tadi tu supaya faham. Tapi budak tak faham juga. Maaf saya sebut tuan-tuan, tapi budak tak faham nak buat macam mana. Kita hantar yang paling best mengajak khusus pra perkahwinan, tapi dia buat tak tahu, tak faham agama juga. Kita kata dah ada dia punya bahagian akidah, ada ibadahnya, akhlak, ada hubungannya, bagaimana mengawal stresnya, running caranya, hal keadaannya, sampailah kepada pembaharan. Tapi tak mau dengar. Tiba-tiba nak salahkan penceramah khusus pra perkahwinan, kita jadi geram lah. Masyarakat kita ni tak faham tuan-tuan. Bila kita kata berkenaan dengan farak, tak faham. Bila kita ceramah lena, itu khusus pra perkahwinan. Hak dalam masjid lagi lah, tak payah cakap dah lena. Maaf saya sebut tuan-tuan, kadang ni kita kena fikir benda tadi tu, tapi kita tak fikir. Tuan-tuan duk belim jabatan kerajaan ni, duk belim kenapa ni menyusahkan. Tuan-tuan tak tahu mereka fikir lagu mana siang malam untuk tuan-tuan. Sama juga macam masjid. Adakah masjid terdirinya tuan-tuan terus ada nazir apa? Tak ada tuan-tuan. Pengurusan pentadbiran nak bina masjid, ingat bina saja ke? Tak ada. Untuk lantikan tuan-tuan, daripada hal keadaan enakmen dia, bagaimana pula lantikan imam dia, bagaimana siaknya, bilalnya juga tuan-tuan. Bukan senang-senang je tuan-tuan kata ingat hang jadi imam, hang jadi ini. Tak boleh tuan-tuan. Secara pentadbiran nama dia hantar pula tu. Kita pula cek jabatan agama, tengok pula Fatihah lagu mana, okey tak okey. Takkanlah tiba-tiba hanya di imam baca Fatihah pun siratal ladzina mamamta alaihim. Tak kena lah tuan-tuan. Faham tak tuan-tuan? Kita cara fikir. Jadi jabatan-jabatan agama, jabatan mufti, agensi yang agama tadi tu ni membantu tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi kerja sama-sama lah. Tak boleh lah tuan-tuan belit. Kalau ada salah ke apakah, tuan-tuan bagi tahu maklumat tuan-tuan hal keadaan tersebut. Sama juga dengan isu zakat. Baru ni ada isu zakat. Dia kata apa? Ada sahabat kita tak dapat zakat. Kalau dah tahu tak dapat zakat tuan-tuan, tuan-tuan maklumkan nama zakat tu, pergi kepada majlis agama. Kalau tak dapat, telefon mari pun tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Tahulah pihak jabatan pihak Baitul Mal, majlis agama tu nak buat apa. Dia tahu dia nak turun ke apa ke. Sekarang ni dah banyak tuan-tuan negeri-negeri dia buat keluar tuan-tuan hal keadaan sekuat.
untuk squad untuk cari asnaf tadi tu. Squad jejak asnaf. Tapi tuan-tuan kena maklumkan, ni tuan-tuan kata ni tak boleh dibantu, kenapa tak bantu dia? Macam mana nak bantu? Kita tak tahu. Kita bukan malaikat nak tahu semua tuan-tuan. Tak ada, kita tak tahu. Bukannya kita ni wish tuan-tuan cari asnaf dia, jumpa dia. Tak ada. Tuan-tuan kena maklumkan, barulah kita tahu. Inilah hakikat dunia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sambung. Dan sunat khalayak ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat. Ada bagi tahu satu depan hakim tadi memang betul dah, itu berdasarkan enakmen kita, undang-undang kita pun lagu tu. Tapi hukum syarak dia kata apa? Kalau dibuat di khalayak ramai tadi tu, yang terdiri daripada khalayak ramai tadi tu adalah ketua-ketua masyarakat. Dan juga orang soleh di kalangan mereka, kan? Mungkin imam, mungkin ustaz dan sebagainya tuan-tuan, untuk melihat hal keadaan tadi tu. Ia juga hendaklah dilakukan di dalam masjid di tempat yang tinggi seperti mimbar dan seumpamanya. Jadi dia bagi tahu kepada kita tentang hal keadaan tersebut. Di dalam kitab Al-Mu'tamad, Muhammad Zuhaili menguraikan perkara yang sama. Dia kata apakah? Dia kata li'an dilaksanakan di masjid dan tempat yang tinggi seperti mimbar dan lainnya. Supaya apa tuan-tuan? Hal keadaan tadi tu semua orang tengok. Sebab dia nak buat satu perkara yang lebih besar daripada cerai. Kalau cerai biasa tak ada masalah, orang tak heran, boleh rujuk balik dan sebagainya. Yang dia nak buat ni, dia tak boleh rujuk. Satu hal, dia tak boleh kahwin sampai bila-bila. Yang kedua tuan-tuan, mereka ni terpisahkan sampai bila-bila. Jadi nak buat satu benda besar ni di tempat yang mulia. Begitu hal keadaannya. Di tempat yang tinggi seperti mimbar dan seumpamanya. Suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama sekian-sekian. Dan anak ini, jika isteri itu mengandung, mempunyai anak zina, hal keadaan tadi tu, kalau dia ada anak, tunjukkan anak. Kalau dia kata mengandung, tunjukkan mengandung tadi tu. Jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Hal keadaan tadi tu dinyatakan lagi, perkara tersebut suami dikehendaki mengulanginya sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama, maka suami hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri tersebut. Hal keadaan tadi tu, kalau ada anak dibincangkan, sebahagian ulama kata apa, tuduhan tadi tu dilempar kepada isteri dan anak tadi ditunjuk tadi tu sebagai hal keadaan nak bagi tahu anak tu bukan anak dia. Itu je. Jadi dia bagi tahu, aku bersaksi dengan Allah bahawa aku daripada kalangan orang yang benar. Dia kata lagu tu, tentang tuduhan zina yang aku lemparkan terhadap isteri aku. Rupanya dia menuduh isterinya melakukan zina, jadi dia kena tunjuk. Ni leha ni, dia kena tunjuk lagu tu hal keadaannya. Sebab mahkamah syariah ni tuan-tuan, dia menjaga hal keadaan, nak diketahui siapa dia. Siapa dia, takut salah orang. Jadi tuan-tuan, apabila selain daripada IC yang dikemukakan kepada mahkamah, sekiranya nak dimohon berkenaan dengan fasah ataupun taklid daripada suaminya, suami tu hadir ke mahkamah tadi tu, maka diminta apabila si perempuan tadi tu pun ataupun isteri dia tadi tu, apabila menunjukkan berkenaan dengan siapa yang kamu nak mohon, hal keadaan perceraian ni, dengan menggunakan taklid tadi, nak mohon cerai dengan siapa, nak mohon taklid ni daripada siapa, maka dia akan sebut nama sekian-sekian. Apabila dia sebut nama sekian-sekian, bukan terhenti setakat tu je, dia akan tunjukkan, adakah ia hadir hari ni ke mahkamah? Ada. Tunjukkan kepada mahkamah siapakah suami kamu. Pihak peguam dia akan main peranan. Pihak peguam memang dia akan tanya lagu tu. Pihak peguam akan tanya, kamu nak mohon fasah ni daripada siapa ni? Siapa nama suami kamu ni? Dia bagi tahu sekian-sekian. Suami kamu hadir tak ke mahkamah hari ni? Hadir. Boleh tunjukkan kepada hakim, boleh tunjukkan kepada mahkamah mana suami kamu, walaupun dia tahu depan tu. Dia kena tunjukkan, hak ni suami saya. Kalau peguam tu dia cantik sikit, dia akan tanya, kamu yakin ni suami kamu? Yakin. Cukup setakat tu. Tak payah dia tanya panjang lebar, habis kamu tahu kan yakin lagu mana? Tek lalat dah kat mana tu, tak payah. Ada juga jenis lagu tu. Tapi tak payahlah. Kita kata biasa lawyer dia berhenti setakat tu. Kamu yakin ni suami kamu? Ya, saya yakin ni suami saya. Selesai setakat tu. Mahkamah akan tengok, betul ini IC ni. Tuan-tuan, mungkin ke depan kita tak tahu. Dia akan melalui proses tamprim, kita tak tahu. Di mahkamah syariah ni tuan-tuan, sekarang ni kita upgrade.
Sekarang ni tuan-tuan ramai yang masuk tuan-tuan, dia bagi keterangan habis setakat tu ya. Dia bagi IC dah, hakim tengok kadang rupa IC tuan-tuan bukan sama pun dengan tuan-tuan. IC bukan main handsome. Tengok tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan, kita kata ini sama ke tak? Betul tuan-tuan. Saya boleh kutu, dia pun tengok, dia kata ustaz, betul ke ustaz ni dalam ni nampak elok sikit? Betul-betul kurang ajar betul tuan-tuan. Itu kalau kena penampak sikit kena sedah kan. Tapi betul juga tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan dekat IC kita nampak elok sikit kan. Tengok betul-betul kat cermin pula, lagu tu pula. Tapi tak apalah, itu kejadian Allah. Allahumma hasan takhalqi fahasin khuluqi. Allah dah cantik elok wajah kita apa semua, nak gaduh apa tuan-tuan. Tapi mungkin di upgrade sistem. Hang nak kata hang tu tamprin dulu. Kenapa bank boleh buat? Bank boleh buat, KWSP boleh buat. Tuan-tuan, tuan-tuan nak bayar, kadang-kadang nak bayar Astro dan apa tuan-tuan, tamprin dulu nak tengok betul tak betul. Tuan-tuan nak bayar bil apa-apa, mungkin mahkamah syariah akan upgrade lepas ni lagu tu juga. Kadang-kadang kita kata ni si mati ni siapa? Si mati ni bapak saya, betul ke? Ada kata betul. Ada kata si mati ni bapak saya. Okey tuan-tuan, tamprin. Bukan bayar pun, tamprin dah tuan-tuan, sistem semua dah ada dah. Dia pun tahu tuan-tuan punya bapak siapa, dia pun tahu. Dia pun tahu tuan-tuan punya anak siapa, dia pun tahu. Tuan-tuan ingat tak tahu kan JPN? Kan kita tunjuk hari tu tuan-tuan, ni contoh. Ni surat beranak. Kita bukan cakap kosong tuan-tuan. Ingat cakap kosong tu kedai mamak boleh cakap kosong. Cakap ni betul-betul lah cakap. Ni surat beranak. Ni nama tuan-tuan. Ni nama apa, nama bapa. Nama bapak kita lah. Ni nama mak kita, mother kan tuan-tuan kan. Kemudian bawah ni pemaklum siapa dia. Kadang bini kita, kadang kita yang jadi pemaklum. Kalau ada carian dia akan tulis lah tarikh cabutan. Cabutan balik, dia buat keluar balik surat beranak kali hijau ni. Tuan-tuan ingat terhenti setakat ni je kah? Tak. Kita boleh trace tuan-tuan punya family tree. JPN boleh trace. Mereka tahu tuan-tuan punya adik-beradik berapa orang yang bin kepada bapak tuan-tuan. Sebab kita ada dua sistem nombor. Satu hak nombor kad pengenalan baru, dua kad pengenalan lama. Kemudian bagi polis dan juga bagi tentera, dia boleh trace juga. Tentera punya berapa? Dia T211 820 Mahmud bin Musa. Anak dia siapa? Oh, anak dia ada 4 orang. Dia boleh trace tuan-tuan. Kita tak tahu lepas ni mahkamah syariah upgrade, kita tak tahu. Sekarang ni kita berdasarkan permohonan affidavit tuan-tuan, kita mohon kepada mahkamah berkenaan dengan permohonan berkenaan dengan pengiraan faraid. Berapa portion faraid yang ada? Kita berhenti setakat tu. Lepas ni mungkin dah print sekali, tamprin tuan-tuan, hang tamprin sekali, connect betul ke titik. Oh, rupanya bapak hang ni kahwin 2. Adik-beradik hang ni ataupun mungkin bapak hang ni kahwin seorang, tapi rupa-rupanya adik-beradik hang ni ada 6 orang. 2 tadi tu mak dah tak dimasukkan dalam ni ke apa. Mungkin kita tak tahu. Tuan-tuan ke depan tu, tuan-tuan pun tak tahu adik-beradik tuan-tuan berapa orang, betul tak? Tuan-tuan pernah tanya bapak tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan berapa orang? Tuan-tuan, saya tanya bapak saya, apa? Ya, adik-beradik saya ada berapa orang? 4 orang lah. Confirm ni lah? Confirm. Antu satu, kan ayah ada bini lain ke apa ke? Saja tanya. Kita tanya ada lah. Dia kata tak ada. Kerja apa, nak kahwin apa. Tok hang tu cerita lain. Tok hang rupanya tok saya lagu tu. Tok saya jenis lagu tu. Kahwin bini pertama dapat anak, kahwin bini kedua dapat anak 4 orang. Rupanya tok saya ni tuan-tuan, tok wan saya. Tok wan hang tu lain lah. Makna kata tok wan saya jenis poligami. Jadi tak mustahil darah tu ada pada saya. Tak mustahil. Semua tak tahu lah. Jadi kita kata patah balik. Jadi JPN ni dia boleh trace. Tak tahu mahkamah syariah muka break ke apa ke, wallahu alam. Saja cerita. Bab berkenaan dengan nak trace ke apa ke. Sebab sekarang ni apa-apa melalui permohonan peguam. Peguam dia akan mohon satu perintah kepada mahkamah untuk dapatkan berkenaan dengan detail adik-beradik. Ada kena mohon kepada mahkamah. Mahkamah akan keluarkan satu perintah, hantar kepada JPN bawa keluar tadi tu. Kena mohon satu perintah kepada mahkamah tadi tu. Tapi tak tahu ke depan ni, wallahu alam. Cuma sekarang ni kalau tuan pergi mana-mana tak boleh, dia tak boleh trace lah. Yang boleh trace semua JPN saja. Nama dia family tree. Family tree sambung. Kemudian pada kali kelima, tadi 4 kali lah dia kata apa, aku dah bercakap benar, dan juga bini aku ni melakukan zina tadi tu. Dia kata lagu tu hal keadaan dia. Jadi kemudian pada kali kelima, had kelima tu, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta, suami hendaklah berkata, laknat Allah akan menimpaku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Jadi yang pertama dia kata dia benar, dia tuduh bini dia. Kemudian jatuh yang kelima tuan-tuan, dia kata apa, hal keadaan tu laknat Allah.
baru main laknat Allah. Laknat Allah ni akan kena timpa atas diri aku ni sekiranya aku ni daripada kalangan orang-orang yang bohong, orang-orang yang menipu tadi tu. Tetapi hakim tadi tu dia akan memperingatkan berkenaan dengan hal tersebut. Jadi disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad, Muhammad Zuhaili dia kata apa, pada saat itu hakim hendaklah memberi nasihat kepada pelaku li'an sebelum mengucapkan kesaksian atau sumpah yang kelima dan mengingatkan dari kedustaannya keadaan tadi tu. Jadi hakim akan kata ni apa tu ada bohong ni kan? Tapi tuan-tuan, ada daripada kalangan kita juga yang bohong. Depan hakim bohong, dengan orang bohong. Nak kata lagu mana? Bohong ni tuan-tuan, dia bukan perkara yang kita kata pelik dalam masyarakat kita tak. Masyarakat kita ni berbohong adalah satu perkara yang biasa kan? Tak kira siapa pun tuan-tuan. Ustaz bohong, ada ustaz bohong. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Saya kata, hang ustaz hang boleh bohong. Dia kata, lantak nak buat lagu mana, siapa suruh mereka percaya? Tuan-tuan, kita kata imam bohong, Pak Bilal bohong, hak orang awam macam tuan-tuan lagi kaki bohong. Nak kata lagu mana tuan-tuan? Betul, bohong ni satu perkara yang biasa dalam masyarakat kita. Tetapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Ni tuan-tuan kena pegang ni. Nabi kata apa? Ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang munafik tu 3 perkara. Idza haddasa kadzaba. Apabila ia berkata, berdusta. Makna kata Nabi kata hari ni kah? Tak. 1400 tahun yang lepas tuan-tuan Nabi dah kata dah. Hang nak tahu jenis orang lagu mana ni betul tak betul ni, kalau dia cakap dia bohong. Tak pernah betul. Ni orang Melayu kita. Janji pukul 7. Nak jumpa tuan-tuan 7 pagi ni. Kita pun keluar rumah subuh Syafi'i tuan-tuan. Lepas subuh ni, subuh awal 5.42 tuan-tuan, subuh dah. Kita pun kayuh pelan-pelan naik motor kita tuan-tuan. Habis pulas dah. Nak main sampai Seremban ni tuan-tuan pukul 7. Pukul 7 dah tak ada air. Kita pun kata, Syekh mana Syekh? Ustaz. Syekh mana Syekh? Sabar dah Ustaz. Dia yang suruh kita janji pukul 7. Kita tunggu-tunggu sampai pukul 8. Lepas tu dia kata, Allah lewat sikit pun kira. Sejam lewat sikit. Masyarakat kita tuan-tuan. Betul tuan-tuan, itu hakikat dia. Sebab itulah orang Melayu kita tuan-tuan, bab peribahasa ni cukup bagus. Siakap menohong gelama ikan duri. Bercakap lama-lama mencuri. Betul. Hang curi waktu orang, hang curi masa orang tuan-tuan. Memang itu hakikat dia tuan-tuan. Sebab itulah kita kena tarbiyah anak kita supaya jangan bohong. Hang cakap betul. Tapi anak-anak kita tuan-tuan, bila dia balik rumah, kadang-kadang takut juga. Bila kita tanya sesuatu soalan ke apa ke tuan-tuan, duk bohong je betul. Anak kita, bini kita balik bohong, hak suami balik tentu bohong. Betul tuan-tuan. Orang rumah saya tak percaya kalau saya balik lambat. Tak percaya. Tadi telefon, saya kata betul ni. Tengah jam teruk tuan-tuan, kilometer 230 tadi. Ada satu aksiden, kereta polis ke apa kan masuk gong. Dia telefon, dia kata dah pukul 6.30 ni, mana? Dia kata mana? Dia kata mana awak ni? Dia pun risau kat kita. Dia takut kita pergi rumah bini muda ke apa, dia takut. Tapi nak lagu mana? Kita kata 230 kilometer. Dia kata confirm ke? Confirm. Hantar sikit, gambar sikit location ke apa ke, gambar Waze ke apa, kita hantar. Bukan bayar apa, hantar lah. Takkan kita nak murung. Kita kata okey, rasa-rasa sampai pukul berapa? Kita pun kata maghrib sampai. Lewat sangat ni. Awak ada kuliah ni? Memang ada kuliah pun tak apalah. Nak buat lagu mana? Nak kata lewat. Tapi lagu tu lah tuan-tuan. Orang kita tak percaya tuan-tuan. Tu suami. Tuan-tuan, saya cakap terang, bila sembang dengan orang perempuan yang jantan jumpa saya tuan-tuan, kadang-kadang minta nasihat ke apa ke, bila kita tanyalah, kamu percaya suami kamu ni berapa peratus? Saya suka tanya soalan tu. Kamu percaya suami kamu ni berapa peratus? Alhamdulillah Ustaz, tak banyak. 5% ada kot. 5 ya. Habis tu 95% lagi. Mohongnya Ustaz. Bayang dia mohong, dia bermohong. Faham tak tuan-tuan? Bayang dia mohong, dia bermohong. Nak kata lagu mana? Yang abang pergi masjid dah kuliah Ustaz Zul. Dia guna nama saya tuan-tuan. Itu kita hangin no. Orang rumah dah mesej kita, Ustaz betul ke suami saya ada datang kuliah? Saya kata tak perasan lah pula tadi tu. Tuan-tuan, kita pula kena. Tuan-tuan, bohong. Ini bohong ni budaya Melayu yang kita kena hindarkan tuan-tuan. Betul ni kita nak buat lagu mana hari ni tuan-tuan? Tuan-tuan, kita sama-sama lah nasihat diri kita. Nak cakap kena cakap betul. Nabi kata apa? Bab cakap betul. Hal keadaan tu,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hari tu saya sebut dah hadis ni kepada tuan-tuan. Dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Mustafa Bura dalam syarahnya Al-Wafi menghuraikan berkenaan dengan falyakul khairan aw liyasmut. Cakap bagus ataupun sengap. Dia kata cakap bagus ni tuan-tuan, tak ada pembohongan langsung. Tak boleh cakap bohong, tak boleh cakap menipu, tak boleh cakap tak ketahuan hala, cakap kita kata merapu apa kerana tak boleh. Falyakul khairan. Kena cakap bagus-bagus ya tuan-tuan. Tak boleh maki hamun, tak boleh cakap auliyasmut ataupun diam. Dua aja. Nabi ajar hang cakap bagus ataupun diam. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Kalau tuan-tuan rasa takut nak menipu, diam. Tapi orang rumah percaya ke diam kita? Diam kita pun dia kata menipu. Tuan-tuan, tu diam lah tu, menipu lah tu. Kita diam pun menipu. Cakap menipu pun tak tahu. Bukan orang rumah saya, orang rumah orang lain tuan-tuan. Tuan-tuan kata saya pula, saya okey, saya tak ada masalah. Cuma risau lewat lah balik, sambung. Laknat Allah atas akan menimpa aku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana minal kadhibin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, ada hal keadaan tersebut sedang mereka tidak ada saksi. Dia tuduh bini dia, kemudian tak ada saksi pula tu. Yang mengesahkan tuduhannya itu hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata hal keadaan tersebut tadi tu hang tak boleh bawa saksi, 4 saksi tadi tu. Jadi hang kena buat apa? Hang kena bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, wal khamisata, ada kata wal khamisatu anna la'natallahi alaih, dan yang kelimanya adalah laknat Allah ke atas dirinya, akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang berdusta. Quran yang kata, tuan-tuan, Quran yang kata hal keadaan sebut 4 kali cantik dah hang daripada orang yang betul. Tapi kali kelima, kalau hang berdusta, laknat Allah kena kat hang. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak kira apa, laknat ke apa ke lantak apa, ada tuan-tuan, ada di kalangan kita yang mohong ada. Tapi hakim kita ni berdasarkan nahnu nahkum bizawahir, kita berhukum dengan yang zahir. Kalau hang nak menipu ke apa ke, kita dengar je, itu hakikat dah. Tapi nak kata apa tuan-tuan, orang nak menipu biar kat dia, kita ni kena betul, kita ni kena betul. Jadi dia kata apa? Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia daripada kalangan orang-orang yang dusta. Mana kata laknat Allah, laknat Allah wallahu alam. Bagaimana laknat Allah tu kita tak tahu. Ada orang dia fikir laknat Allah ni peti kena kat dia lah. Ada orang laknat Allah ni kena berulat-ulat lah apalah. Tak tahu, kita tak tahu laknat Allah ni, tak tahu lagu mana. Kalau tak kena kat dunia, akhirat tu pasti. Tuan-tuan, itu je. Tapi kita ni tuan-tuan tak takut laknat Allah sebab tak kena. Cuba kena sikit. Tuan-tuan baru beringat. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula hadis nanti kuliah yang akan datang daripada Sahal bin Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan min salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.